Assalamualaikum dan salam sejahtera. Stay safe at home, stay healthy dan jaga jarak. Kita jaga kita dan kita pasti menang. Perkongsian yang akan saya buat kali ini merupakan satu perkongsian yang bagi saya bukanlah satu perkara yang baharu untuk semua warga pendidik, tapi tujuan saya membuat perkongsian pada kali ini adalah untuk membugarkan semula pengetahuan kita berkaitan dengan Project Best Learning PBL versi PKP. Kawan-kawan sekalian, baru-baru ini kita digemparkan lagi dengan satu arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menutup semula pengoperasian sekolah yang berkuat kuasa pada 8 Oktober 2020 yang lalu akibat daripada peningkatan secara mendadak kes COVID-19 di Sabah. Setelah arahan untuk menutup semula sekolah dikuatkuasakan, perkara pertama yang terlintas di fikiran saya pada ketika itu ialah proses pengajaran dan pembelajaran dari rumah perlu diaktifkan semula. Ini kerana PDP bersemuka di sekolah sudah tidak dapat dijalankan seperti biasa. Rentetan daripada perkara itu, big konsep yang cuba saya lontarkan pada kali ini ialah pembelajaran berasaskan projek ataupun PBL perlu diberi perhatian untuk menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Guru mengajar dari rumah, murid belajar di rumah. Sebelum saya melanjutkan perbincangan berkaitan dengan PBL, terlebih dahulu, apa kata kita mengimbas kembali secara ringkas apakah definisi PBL. PBL itu sendiri merupakan satu pembelajaran di mana murid akan mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu ataupun topik bagi menghasilkan suatu projek sebagai hasil akhir pembelajaran. Okey, definisi ini sebenarnya saya petik daripada sumber KIT Pak 21 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kawan-kawan sekalian, sebenarnya terdapat banyak lagi definisi-definisi lain yang boleh kita dapatkan di luar sana berkaitan dengan PBL, tetapi untuk perkongsian pada kali ini, saya stick kepada definisi yang dikeluarkan oleh KPM itu sendiri. Rakan-rakan sekalian, sebenarnya terdapat pelbagai kaedah ataupun teknik pengajaran dan pembelajaran yang boleh dipilih oleh guru untuk dilaksanakan sepanjang tempoh PKP ini. Walau bagaimanapun, kita melihat bahawa pembelajaran berasaskan projek ini mempunyai sedikit kelebihan dan keistimewaan untuk diaplikasikan sepanjang tempoh penutupan sekolah ini. Matlamat utama pelaksanaan PBL versi PKP ini dilaksanakan dalam tempoh PDPR ini adalah untuk memastikan tiada murid yang tercicir pembelajaran ataupun dalam arti kata lain tidak berlaku defisit pembelajaran sepanjang tempoh PKPB ini kerana pengajaran dan pembelajaran bersemuka di antara guru dan murid sudah tidak dapat dilaksanakan. Matlamat yang seterusnya ialah PBL versi PKP ini boleh dilaksanakan berdasarkan satu mata pelajaran saja ataupun gabung jalinan beberapa mata pelajaran yang lain untuk menghasilkan satu projek sebagai hasil akhir pembelajaran. Dalam slide yang dipaparkan ini, saya akan mengupas bagaimana PBL versi PKP itu dilaksanakan mengikut time frame dan juga fokus-fokus yang tertentu. Saya mulai dengan bagaimana PBL versi PKP itu boleh dilaksanakan menggunakan 3 mod, iaitu mod online, mod offline ataupun kedua-duanya sekali. Selain daripada itu, PBL versi PKP ini juga boleh dilaksanakan dalam satu tempoh yang fleksibel. Apabila kita membaca dalam mana-mana sumber pendidikan, kita akan dapati bahawa PBL ini biasanya dicadangkan untuk dilaksanakan dalam tempoh 1 ke 2 minggu. 2 minggu itu adalah satu tempoh yang agak panjang dan guru bolehlah mengambil peluang untuk merancang PBL, seterusnya memberi tugasan kepada murid, murid membuat tugasan yang diberikan, seterusnya menghantar tugasan kepada guru mereka dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Seterusnya,
Fokus PBL versi PKP itu ialah pertama, pembelajaran berpusatkan murid, di mana murid sendiri akan melaksanakan projek yang diberikan oleh guru di rumah dengan bantuan ibu bapa masing-masing. Di samping itu, PBL versi PKP ini juga merupakan satu pembelajaran hands-on yang sangat menyeronokkan, di mana murid itu sendiri secara aktif akan membuat projek masing-masing hinggalah satu projek akhir dihasilkan dan dihantar kepada guru masing-masing. Apakah pula kelebihan-kelebihan pelaksanaan PBL versi PKP ini? Okey, kelebihan yang pertama yang kita ketahui ialah PBL versi PKP ini telah mendapat pengiktirafan sebagai salah satu pendekatan dalam PDPR, di mana BPSH telah mengeluarkan satu manual pelaksanaan PDPR dan kaedah projek ini telah digunakan sebagai salah satu kaedah PDPR di dalam manual tersebut. Selain daripada itu, JPN Negeri Sabah sendiri telah menyokong pelaksanaan PBL dan PBL versi PKP fasa 1 dan fasa 2 telah pun dilancarkan oleh Datuk Dr. Pengarah kita sendiri pada April yang lalu. Dalam slide ini, saya akan membincangkan bagaimana PBL versi PKP itu akan dilaksanakan semasa PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Saya ringkaskan, PBL boleh dilaksanakan melalui 4 langkah seperti yang ditunjukkan dalam diagram ini. Langkah yang pertama adalah melibatkan guru. Langkah yang kedua adalah melibatkan murid dan ibu bapa. Langkah yang ketiga adalah melibatkan guru. Dan langkah yang keempat melibatkan guru dan murid. Untuk langkah yang pertama, guru akan menyediakan satu soalan untuk diselesaikan oleh murid beserta dengan panduan jelas berkaitan dengan bagaimana untuk menyelesaikan soalan itu oleh murid. Kemudian, panduan dan soalan itu akan diberikan kepada murid dalam langkah yang kedua. Murid akan dibantu oleh ibu bapa untuk menyelesaikan soalan yang diberikan oleh guru dan mulai mencari bahan-bahan yang diperlukan berdasarkan panduan yang diberikan untuk melaksanakan projek. Apabila projek itu telah selesai dihasilkan oleh murid dengan bantuan ibu bapa, maka projek itu bolehlah dihantar kepada guru dalam step yang ketiga. Okey, produk hasil akhir pembelajaran ini adalah dalam bentuk projek. Apabila murid telah berjaya menghasilkan projek, maka projek tersebut bolehlah dihantar kepada guru untuk dibentangkan. Untuk membentangkan hasil projek, guru-guru ada dua cara. Cara yang pertama ialah membentang semasa PDPR. Yang kedua, membentang selepas pembukaan semula sekolah agar projek murid ini dapat dinilai dan ditaksir mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Berikut merupakan contoh-contoh produk akhir PBL versi PKP yang boleh dirancang oleh guru untuk dilaksanakan oleh murid semasa PDPR. Pertama, persembahan video atau multimedia. Kedua, penghasilan artifak atau kraf tangan. Ketiga, penghasilan buku skrap atau portfolio. Keempat, pelaksanaan kajian tempatan atau eksperimen muda. Dan yang terakhir, penghasilan kertas projek ataupun projek muda. Dalam slide yang terakhir ini, saya akan menjelaskan format pelaporan PBL versi PKP yang boleh dijadikan salah satu rujukan oleh guru mata pelajaran dalam mendokumentasikan pelaksanaan PBL versi PKP semasa PDPR. Daripada format di hadapan ini, kita dapati terdapat 5 maklumat utama yang perlu dilengkapkan oleh guru mata pelajaran. Maklumat yang pertama adalah berkaitan dengan maklumat guru, yang terdiri daripada nama guru, subjek diajar, tahun tingkatan kelas diajar dan sekolah mengajar. Maklumat yang kedua adalah berkaitan dengan maklumat projek yang terdiri daripada tema dan topik yang diuji. Maklumat yang ketiga ialah kandungan kurikulum.
yang terdiri daripada standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Kelima-lima perkara ini boleh dirujuk di dalam HSP bagi tingkatan 5 dan DSKP bagi tingkatan lain dan tahun yang lain. Okey, seterusnya objektif pembelajaran yang ingin dicapai, apakah subjek-subjek merentas kurikulum yang terlibat dan tempoh pelaksanaan untuk menghasilkan projek ini. Untuk maklumat yang keempat adalah berkaitan dengan soalan kurikulum. Terdapat 3 soalan yang ditanya. Soalan pertama ialah soalan asas, soalan kedua soalan unit dan soalan ketiga adalah soalan kandungan. Dan maklumat terakhir iaitu maklumat yang kelima adalah berkaitan dengan proses pembelajaran. Terdapat 3 fasa di dalam proses pembelajaran PBL ini. Fasa pertama ialah fasa permulaan berkaitan dengan pemilihan topik. Fasa kedua adalah fasa perkembangan berkaitan dengan pembangunan projek dan fasa ketiga adalah fasa penilaian iaitu kesimpulan projek. Di samping itu, guru juga perlu menunjukkan apakah kaedah pentaksiran yang digunakan, instrumen pentaksiran yang dipilih, bahan atau sumber yang digunakan, artifak atau produk yang dihasilkan, pembentangan hasil pembelajaran oleh murid, dan juga yang terakhir adalah refleksi ataupun catatan tambahan. Dan harapan saya, semoga penerangan dan perkongsian berkaitan dengan format pelaporan PBL versi PKP ini menjadi memberikan guideline ataupun panduan kepada rakan-rakan guru di luar sana untuk membuat dokumentasi pelaporan PBL versi PKP masing-masing. Sebelum sesi perkongsian kita tamat, kita telah membincangkan 6 perkara utama. Pertama, pengenalan PBL. Kedua, matlamat PBL versi PKP. Ketiga, ketetapan PBL versi PKP. Keempat, contoh-contoh PBL versi PKP. Kelima, proses pelaksanaan PBL versi PKP. Dan yang terakhir, format pelaporan PBL versi PKP oleh guru. Harapan saya, semoga apa yang dibincangkan pada kali ini memberikan sedikit panduan kepada kita semua dalam pelaksanaan PBL versi PKP dalam PDPR. Terima kasih atas perhatian semua dan jangan lupa subscribe my channel Asri Pak Coach Plus. Dan sehingga kita berjumpa lagi. Bye!